Okay, dia tak start record lagi. Tak apalah. So, kita start dulu. Okay. So, soalan 4.2. 4.2 question 2E. Yang saya kata tadi, ellipse tak ada general form. So, maksudnya kalau kita dapat E ke D? E Kalau kita dapat satu equation macam ni, nak tak nak memang kita kena tukar dia menggunakan completing the square. Untuk tukar ni dalam bentuk standard form. Standard form yang macam ni, yang x minus h squared over plus y minus k squared over b squared is equals to 1 tadi saya kata. Dan kalau awak perasan, untuk ellipse punya equation ni dia berbeza dengan circle. Macam tadi saya kata, circle depan x squared dengan depan y squared, koefisien dia mesti sama. Sebab circle dia ada radius yang sama je dekat mana-mana macam ni. Okay, nilai x dengan nilai y dia sama. Tapi kalau ellipse, berbeza tak apa. Nampak ni 2, dekat sini 3. Berbezalah sebab nilai A dengan nilai B kita pun kena berbeza. Sebab kalau dia adalah sama tadi, kalau ini adalah sama, kita akan dapat circle. Kita nak ellipse, dia mesti satu pendek, satu panjang. Satu pendek, satu panjang. Macam tu barulah kita dapat ellipse. So that's why tak apa kalau koefisien depan dia tu tak sama. Okay, tu satulah. Nak bezakan equation tu adalah equation of circle ataupun equation of ellipse. Okay. So equation of circle mesti sama depan koefisien dia ni. Ni saja info tambahan sahaja. Okay, sekali lagi saya kata ellipse tak ada general form macam circle. Ada dua. Satu standard form, satu general form. General form yang x squared plus y squared plus 2gx plus 2fy plus c equals to 0. So boleh compare. Oh ni compare. Dapatlah nilai G nilai M and then dapat center. Tak boleh ellipse tak ada. So nak tak nak untuk tukarkan dia ke dalam bentuk standard form mesti kena guna completing the square. So this is what we're going to do now. Untuk buat completing the square, sebenarnya saya dah buat video kan dalam 4.1 yang completing the square untuk 4.1. Okay, sekarang kita tengok macam mana ellipse pula kita nak buat completing the square. So saya akan asingkan variable untuk x dengan variable untuk y. Okay, ni variable x saya akan guna warna biru ni. X squared plus 4x macam tu. Okay, bila saya nak buat completing the square, depan x squared ni mesti 1. So that's why saya factorize 2. Okay, dan ni untuk y pula. Yang warna hijau ni untuk y. So dia tak boleh buat sekali x dengan y tu. Dia mesti asing-asing. So that's why saya buat dua yang berbeza ni. Y squared minus 2y. Okay, kena buat hati-hati sebab dia banyak step. Minus 1 equals to 0. Minus 1 equals to 0. Okay. Okay, ini baru step yang pertama. Which mean dia punya depan x squared dengan y squared tu kena 1. Kita factorize dulu 2. Sekarang apa yang saya akan buat adalah saya akan buat completing the square untuk yang x. 2. Okay, apa akan jadi dekat dalam ni akan jadi x squared plus 4x plus 4 over 2. Kenapa 4 over 2? Ni adalah kita punya b over 2. Squared minus 4 over 2 squared. Okay, ini step yang seterusnya untuk buat completing the square. Step ni okay ke? Okay, madam. Okay. Dia kita tambah something, tolak something. Tambah apple, tolak apple. Maksudnya kita tak memberi kesan pun kepada kita punya function asal ni. Term asal kita x squared plus 4x ni. Sebab kita tambah apple, kita tolak apple. Sama lah juga macam kita tak ada ni apa-apa. So plus. Okay, untuk yang 3, untuk y ni pula pun sama. Y squared minus 2y plus. Okay, sebab b kita adalah negatif 2. So, dia akan jadi negatif 2 over 2 squared plus minus lah.
Minus, kita dah tambah, lepas tu kita tolak pula. Minus negative 2 over 2 squared. Okay. Minus 1 equals to 0. Okay, kita tengok yang warna biru ni tadi, yang untuk X ni tadi. Bila kita buat completing the square, 1, 2 dan 3. 3 term yang pertama ni akan jadi macam ni. X tambah 2. Mana datang X? X daripada term yang pertama. Mana datang 2 daripada term yang ketiga. 4 bahagi 2 dapat 2. Okay, jangan kuasa 2 kan dia tak. Kita nak dalam bracket ni saja. 4 over 2 is 2. So, X plus 2 squared. Minus, yang ni kita boleh kira. Ini kita boleh kira. Minus berapa? 4 per 2, 2. 2 kuasa 2, 4. Minus 4. So, ini 1, 2, 3 ni akan jadi ini. Ini kita kira lah jadi ini. Boleh ke Khalif? Boleh, madam. Okay, cuba Khalif try buat untuk yang warna hijau ni, untuk Y ni pula. Okay, term pertama, kedua dengan term ketiga. Dia akan jadi apa? Y. Y tolak 1. Y tolak 1. Very good. Squared minus this one. Dia akan jadi Apa? negatif 2 per 2. Negatif 2 per 2. Negatif 1 Negatif kan? 1. Negatif 1 kuasa 2. 1. 1. Tapi sebab ada negatif kat depan ni, dia jadi. Oh, okay, madam. Saya dapat cara saya. Okay. So, minus 1 equals to 0. Ingat tadi dekat luar kita ada factorize tadi 2 dengan 3. So, now kita boleh expand balik kat dalam. So, this one kita akan dapat 2x plus 2 squared. And then 2 darab 4 minus 8. Okay, plus 3 darab y minus 1 squared. 3 y minus 1 squared. 3 darab negatif 1. Negatif 3 minus 1 equals to 0. So, sekarang kita dapat 2. Susun sahaja balik. Plus 3 y minus 1 squared. Negatif 8 tolak 3 tolak 1. Negatif 8 minus 4 which is negatif 12. So, equals to 12 macam tu. Okay. Equation of ellipse dia mesti equals to 1. Yeah. Equation of ellipse x minus h squared plus y minus k squared equals to 1. Ni b squared, ni over a squared. Mesti equals to 1. So, tak boleh equals to 12. So, what we gonna do is we have to divide everything by 12. So, this one over 12, this one over 12, this one over 12. Actually, kita divide both side lah dengan 12. So, sebenarnya dia macam ni. Dia tak boleh buat satu-satu macam tu. Tapi sebab dia common denominator ni per 12 macam ni. Belah kiri per 12, belah kanan pun per 12 macam tu. So apa akan jadi untuk term yang pertama ni? Kita akan dapat x plus 2 squared over 6 plus y minus 1 squared 3 per 12 per 4 equals to 1. So, ini baru kita punya equation of ellipse. Sama lah dengan equation of ellipse kita which center is equals to negative 2, 1. What is our a squared? 6. B squared? 4. Then can you tell me, adakah kita punya ellipse ni horizontal ataupun vertical? So, A lebih besar daripada B, maksudnya dia horizontal macam tu. Horizontal. Okay, so kita pun check whether kita dapat tak equation of ellipse yang betul. So, soalan nombor 2 untuk 4.2 E, x plus 2 squared over 6 plus y minus 1 squared over 4 equals to 1. Okay, betul. So, center dia negatif 2, 1. So, daripada situ kita boleh dapatkan lah dia punya foci dengan cara kita cari nilai c squared. C squared mesti yang besar tolak yang kecil. 6 tolak 4 which is 2. So, c is equals to plus minus 1. So, nak tahu nilai fokus kita kat mana, foci kita kat mana, kita pun lukislah negatif 2, 1. Okay, pada axis kita. Kat mana negatif 2?
Okay, dia lambat sikit loading. Okay, negative 2, 1. This is negative 2, 1. 1, negative 2. So, kita kata dia horizontal. So, bila horizontal, this is your center. Okay, foci tu mesti berada dekat inilah. This is your major axis. Okay, dekat mana foci kita tu? So, kalau dekat sini negatif 2, so kita tambah set 2, negatif 2 tambah set 2. Saya nak tahu value dia berapa. Negatif juga. So, dia tak ada pergi bahagian positif lah. So, dekat sini satu fokus kita dan lagi satu fokus kita dekat sini. Okay, nilai Y dia tetap sama which is 1. So, untuk foci, nilai Y kita tetap sama 1. Tapi, dia punya nilai X dia sebab kita ke kiri ke kanan, dia adalah 2 tambah jarak di antara center tadi ke foci adalah tambah set 2 dengan tolak set 2. 2 tambah set 2 tolak set 2, 1. So, kita check tadi betul ke tidak. Dia negatif 2 Oh, sorry, tambah negatif 2. 2 kan Mida? Betul lah, negatif 2. Okay, negatif 2 plus minus square root 2. Okay, 1. Okay, so this is your foci. So, kalau dia suruh lukis, bolehlah lukis daripada sini. Maksudnya, kenalah cari vertices dia apa semua. So, dia suruh cari foci je. Tak perlulah lukis, tak perlulah cari vertex. Cukup dah sampai kita dapat dia punya foci sahaja. Okay, boleh kali untuk soalan 2E? So, basically, this is how we do the completing the square part. Okay, ini. Sebab kita tak boleh nak compare dia untuk dapatkan standard form macam ni. Untuk dapatkan standard form macam ni daripada ini, nak dapatkan standard form macam ni mesti kena guna kaedah completing the square. So, kita tak boleh nak compare dia guna general form sebab ellipse tak ada general form. So, this is the equation that we have. So, mesti guna completing the square untuk dapatkan dia punya standard form. Okay. So, that is 4.2 ellipse. Ada apa-apa lagi nak tanya 4.1 dengan 4.2 sebelum kita pergi kepada 4.3? Tak ada kot medium. 4.1 dengan 4.2. Okay, Khalif tak ada. Yang lain? Saya tak ada, madam. Tak ada, madam. Okay, tak ada. Tak ada, madam. Lagi? Saya dah tak dengar dah suara Arif. Kita tengok. Amir Aizat ada. Amir Izani tak ada. Muhammad Arif ada tapi tak dengar suara. Ada, madam. Arif semalam pergi beriadah ke? Ya, madam. Saja je tengok-tengok semalam. Okey, seterusnya kita tengok 4.3 parabola. Okey, nak tanya apa soalan 4.3? H5P5? Madam, saya nak tanya 3G. Okey, Sofia nak tanya 3G. Boleh lagi? Madam, tadi Ya. Okey, Akil bagi laluan kat Khalif dulu. tak, saya dengan Akil nak tanya soalan yang sama. Soalan 1J. 1J. Lagi? Yang Kita lain? dua tu je. Okey, lain? Yang lain tu yang tak tanya, yang senyap macam Arif dia senyap je, maksudnya dia boleh buat semualah tu saya rasa. Kan? Dah senyap. Yang lain yang... Madam. Ya? Saya nak tanya Asita? satu E. Elephant. Madam. Ya? Tadi Sofia tanya tiga apa, madam? G. Gajah. Saya nak tanya 3F dengan 3H.
Okay. Okay, madam. Lagi? Yang tak tanya Macam tu tu kot, dah madam. siap. Tu je dulu. Yang lain tu masuk kelas ni nak cakap thank you madam je lah nanti masa last tu. Saja membazir data, tak nak participate pun. Ke? Macam tu ke? Madam, Priyanka nak tanya 3H. Priyanka nak tanya 3H. Okey, Akil dah sebut tadi 3H. Lagi? Tak ada dah. Tu je. Madam, Ya, Maizatul Soalan. Adawiyah. soalan 3I, madam. Okey. Kelas sebelum ni P4 pun dia tanya FGHI ni. Lagi? Kalau saya tak sempat explain FGHI tu, mungkin saya akan bagi recording video dengan P4 tadi atau kita sambung esok lah. Okey, okey, yang mana yang nak dengar je boleh stay, yang mana yang rasa macam nak cakap thank you madam je nanti last tu, tak payahlah stay. Boleh tunggu je video kita orang bincang ni. Alright, so soalan 4.3, nampak tak skrin saya? Nampak ada? Nampak, madam. Nampak ada. madam. Question 1E. Start dengan soalan E dulu We have y minus 2 squared is equals to negative 8x minus 4. Okay, sebelum saya buat ni, saya nak recap sedikit lah what we have learned actually in 4.3 parabola. This is very easy untuk parabola ni. Dia lebih mudah berbanding ellipse. Ellipse lebih mudah berbanding circle. So maksudnya parabola ni lah yang paling senang sebenarnya. Okay. Kita ada 4 sahaja jenis parabola. Sama ada dia senyum ataupun masam ataupun ke kiri atau ke kanan. Okay. Apa yang membezakan 4 bentuk ni adalah dia punya standard equation of the parabola. Untuk yang warna biru ni, standard form dia mesti, okay, selalu kita jumpa graf senyum kan dengan graf masam ni, siapa yang squared yang kita jumpa? X kan yang squared. So X, bila X yang squared, so of course lah dia punya equation tu X minus H squared equals to 4py minus K. H dia mesti associate dengan X, K dia mesti associate dengan Y macam tu. So kalau graf senyum atau masam ni dah X yang squared, maksudnya yang warna hijau ni adalah Y lah yang squared. Y minus K squared equals to 4p X minus H. So siapa yang squared? Y yang squared macam tu. Okay, so this is your graph dan kita kena tengok dekat sini fokus dia dekat mana. So this is your vertex and this is your focus. This is your vertex. Vertex and this is your focus. Daripada vertex ke focus jarak dia adalah P. Vertex ke focus jarak dia adalah negative P sebab dia turun ke bawah kan. So maksudnya graf masam ni P dia mesti less than 0. Untuk graf ini P dia mesti more than 0. So untuk parabola ni ada 3 benda yang penting yang kita kena tahu, which is dia punya focus, dia punya vertex, dengan lagi satu adalah dia punya directrix line. So directrix line untuk parabola mesti opposite dengan dia punya vertex. Macam mana kita nak tahu directrix line ni punya equation? Dia punya jarak daripada vertex ke directrix line pun adalah P juga. So kalau vertex ke focus positif P, kalau vertex ke directrix line negatif P lah. Macam tu dia kena tolak P. Okay, sama juga dengan ni, kat mana dia punya directrix line? Mesti opposite dengan vertex. So kalau daripada vertex ke focus dia adalah negatif P, maksudnya daripada vertex nak ke directrix line dia kena tambah
P macam tu. So itu beza dia. Satu less than 0, satu more than 0 P dia. Okay, dan juga 3 benda ni lah yang penting. Directrix line, vertex dengan focus. Ada je 3 benda ni, settle lah awak punya parabola. Sama lah juga dengan ini. Kita ada vertex dengan vertex kat sini. So focus dia kat dalam. So bila fokus dia dekat dalam belah kanan, so daripada vertex nak ke fokus kita tambah P. Daripada vertex nak ke fokus kita tolak P. Kenapa tolak P? Sebab dia ke kiri. Macam tu. Okay, then this is the directrix line. Okay, this is the directrix line. Untuk dia ke kiri tolak P. Vertex ke directrix line kita tambah P. Macam tu lah. So kalau dekat sini vertex ke fokus kita adalah negatif P, maksudnya P kita kena less than 0. Ini P dia more than 0, nilai P yang ni lah. Okay. So kita tengok soalan tadi. Okay, soalan. Okay, boleh faham ke parabola ni? Yang penting saya kata mesti ada 3 benda ni. Dia punya fokus, vertex dengan directrix line. Dia punya fokus, directrix line, vertex dengan dia punya fokus. Ada 3 benda ni, settle lah awak punya parabola. Okay, kita teruskan kepada soalan nombor 1E. Soalan dia tanya y minus 2 squared equals to negative 8x minus 4. So kita nampak siapa yang squared? Y yang squared. Maksudnya kita kena compare dia dengan equation y minus k squared equals to 4p x minus h. So sekelip mata kita dah dapat kita punya nilai vertex. Sebab vertex kita kan hk. So h dekat sini adalah bila kita compare H sama dengan 4 dengan K sama dengan 2. So kita dah dapat vertex kita 2, 4, 2. And then kita boleh dapatkan kita punya nilai P. 4P is equals to negative 8. P is equals to negative 8 over 4. Negative 2. So kita punya P adalah negative 2. Okay, graf kita ni daripada 4 jenis graf tadi, sebab Y yang squared, so kita tahu graf kita senyum masam ke ataupun kiri kanan? Kiri kanan. Kiri kanan. Kenapa kiri kanan? Sebab Y yang squared. So sama ada kiri ataupun kanan. Tapi bila kita tengok, kita dapat nilai P kita sama dengan negatif 2. So negative value of P yang mana satu? Yang kiri ke yang kanan? Kiri. Yang kiri. Yang kiri. So bukan yang kanan. And then dia suruh kita lukis dan kita cari fokus directrix. Okay, lagi senang kalau kita lukis dulu and then kita nampaklah dia punya nilai vertex tu dengan dia punya nilai fokus dengan directrix. Okay. So sekarang kita ada vertex kita 4, 2. So daripada sini kita denote, kita locate kita punya vertex 4 dengan 2. Macam ni. So this is your vertex 4, 2. Okay, and then kita tahu tadi bentuk dia begini. So bila bentuk dia begini, fokus mesti sebaris. Ni this is vertex, fokus mesti dekat dalam ni. Okay, so fokus mesti dekat dalam dia. So sebab dia kata P equals to negative 2. Okay, siapa yang akan berubah? Kalau kita ke kiri, ke kanan, nilai X yang akan berubah. So 4 ni instead of 4, dia akan jadi berapa? 2. Sebab kita tolak 2. So this is your focus. Fokus kita 2 dan Y kita tak berubah sebab kita kata dia ke kiri, ke kanan sahaja. So kat sini 2. Okay. So this is your focus. And can you find the directrix line? Kalau jarak di antara fokus dengan vertex kita 2, maksudnya jarak di antara vertex dengan directrix line pun 2 juga. Okay. So kita ada 2 tambah 2, 4. 4 tambah 2, 6. Okay. So
Jangan salah bagi directrix line, dia mesti dalam bentuk equation of line. Equation of line. Dia bukan 6-2. Salah. Dia mesti apa ni? Ni garisan apa? Ni garisan X sama dengan 6. So this is X equals to 6. So X equals to 6 adalah kita punya directrix line. Dan kita punya parabola bentuk dia macam ni lah yang kena dekat vertex tu. Okay? Okay, madam. Okay. Okay, madam. So kita pun tengok, kita tulis balik vertex 4-2, focus 2-2, directrix line X equals to 6. Okay, kita check dengan jawapan belakang untuk parabola. Soalan D. Soalan D. Oh, soalan E. Baru nak nervous, salah. Focus 2-2, directrix line X equals to 6. Betul Apa yang kita lukis tu? Boleh? Boleh, madam. Boleh, Okey, madam. seterusnya J. Kita tengok kenapa dengan soalan J ni. 1J. X minus 5 squared equals to negative 6y plus 1. So kita nampak siapa yang squared? X yang squared. Meaning that kita tahu graf dia sama ada senyum ataupun masam. So daripada sini kita akan compare dengan dia punya standard form. X minus H squared equals to 4P Y minus K, dan sekelip mata saja saya kata kita dah dapat dia punya nilai vertex dia. H sama dengan 5, K sama dengan negatif 1. So maksudnya vertex kita adalah 5, negative 1. So this is your vertex. And then kita cari pula nilai P. 4P is equals to negative 6. P is equals to negative 3/2 ataupun negatif 1.5. Okay. So kita dah dapat nilai P. So kita tahu graf kita ni bukan senyum. Dia mestilah graf masam sebab P less than 0. So bukan graf senyum. Boleh padamlah ke barang kalian ini. Sebab dia tak mungkin graf senyum. Dia graf masam. Alright, so daripada sini nak senang saya kata kita lukis kita punya vertex tu, sebab vertex kita sekarang akan jadi kita punya reference point. Okay. Okay, so kita ada Y, X, and then kita lukis kita punya vertex. Vertex kita 5, negatif 1. 5, negatif 1. 5, 5, and then say negative 1 kat sini. So this is your vertex. 5, negative 1. Dan kita tahu graf kita adalah graf masam. So fokus tu mesti berada dekat bawah dia lah. Ni graf masam kan. Okay, saya conteng sikit kat sini. So kalau vertex kat sini, fokus mesti dekat sini. So this is our vertex. So this is our focus lah. So bila yang kita buat tu turun ke bawah, nilai X kita tak berubah. Yang berubah adalah nilai Y kita. So nak berubah tu berubah banyak mana? Nak turun banyak mana? So kalau dekat sini negatif 1, kita kata jarak di antara vertex dengan fokus adalah 1.5 tadi. So kita kena tolak lah. Tolak 1.5. So negatif 1 tolak 1.5 kita dapat negatif 2.5 ataupun negatif 5/2. Itu untuk fokus kita. Daripada vertex ke directrix line pun dia adalah 1.5 juga, tapi sebab kita naik atas kita tambah 1.5. So negatif 1 tambah 1.5 sebenarnya kita dapat dia punya ni 1/2 ataupun 0.5. So ini garisan apa? Ini garisan Y equals to 1/2.
over 2. So kita dah dapat kita punya directrix line, fokus dengan vertex kita. So boleh tak kita lukis graf kalau dia suruh lukis? Boleh lah, tak ada masalah pun. Kita lukis je lah graf dengan vertex kita kat sini, fokus kita kat dalam dia, directrix line yang dia bertembung tu. So dah dapat semua yang kita nak. Vertex 5, -1, focus 5, -5 over 2 dengan directrix line y equals to half. Okay, mudah sahaja. Kalau kita let's say tak nampak kan. Sebab kita turun bawah ke naik atas ke, terus kat sini. Sini -1. Sini y sama dengan -2.5. So kat sini mesti y sama dengan 0.5. So kita tengok betul tak jarak dia 1.5. 2.5 tolak 1 kita dapat 1.5. Jarak sini pun adalah 1.5 juga. So betul lah. Okay. So ini dia mesti dia punya center, dia punya vertex. So mesti adalah center dia. Okay. Ni saya conteng ni sebagai reference kita nak tengok sama ada betul ke tidak kita buat turun naik dia tu. Okay. Lagi satu, jangan confuse X dengan Y. Ingat kalau kita berubah nilai X dia ke kiri kanan. Kalau berubah nilai Y dia atas ke bawah macam tu. So ini saya suka lukis sebagai rujukan kita untuk cek sama ada betul ke tak nilai vertex fokus dengan directrix line yang kita cari. Okay, so kalau rasa serabut boleh padam sahaja. Okay ke Akil dengan Khalif yang tanya soalan 1J ni? Madam, okey. Boleh, Okay, madam. okay, boleh share kenapa confuse? Saya salah pakai graf terus. Oh, maksudnya pilih graf masam, senyum ke kiri kanan? Kiri kanan dia, madam. Saya Sebab saya terlupa tak yang perasan X yang minus X 2 kuasa square. 2. Okay, dia memang agak tricky untuk kita ingat bahawa kalau yang kuasa 2 tu adalah X, dia adalah graf senyum masam. So selalu saya ingat ni lah. Saya ingat yang kita selalu jumpa kan Y sama dengan AX squared plus BX plus C. So siapa yang squared? Kalau graf Y equals to X squared, graf dia bentuk dia begini. Kan? So bila bentuk dia senyum macam ni, ini merujuk kepada X yang square. Macam itulah saya selalu ingat. Sebab dulu pun saya selalu confuse juga masa saya belajar dulu. So saya ingat macam itulah. Kalau X yang square dia mesti sama ada senyum ataupun masam yang kita selalu jumpa tu. Okey. Soalan nombor 3F, 3G, 3H dengan 3I ni saya akan post dalam YouTube yang saya record dengan kelas sebelum ni. Sebab rasa macam dah lagi 5 minit je tinggal. Okey, dan juga kita akan jumpa esok lah dengan P1 pukul 10. Okay, kalau nak tanya apa-apa lagi berkenaan parabola, boleh tanya esok, ataupun ada apa-apa lagi yang confused berkenaan ellipse, circle dengan parabola ni, bertanya esok. Dan in the meantime, kalau awak dah siap semua yang 4.3 tu, boleh teruskan buat McBus question. McBus question tu unlimited attempt kan, so itu adalah persediaan kita untuk UPS yang kedua nanti. So boleh try buat, boleh buat banyak kali. Nanti 28 hari bulan kita akan release markah dia. Jangan masa 28 hari bulan tu, masa saya nak tunjuk siapa yang belum buat tu, masa tu baru kelang kabut nak PM saya, minta maaf madam saya lupa, minta maaf madam saya tak sempat buat. Tak nak saya dah pesan awal-awal. So kita dah habis dah exercise topik 4. Sebab minggu depan kita nak fokus kepada topik 5. So in the meantime sampai weekend ni, sampai Ahad ni, boleh try buat McBus question tu banyak kali. Especially soalan berkaitan ellipse, parabola dengan circle lah, tiga-tiga tu. Okay, dan juga hari Isnin ni kita akan release markah untuk McBus itu. Dan hari Isnin ni saya tengok siapa yang buat dan siapa yang belum buat. Okey, itu sahaja daripada saya. Siapa yang rasa dia ketinggalan sebab dia tak buat latihan, tak ikut arahan saya, tak tengok video yang saya bagi,
tak tengok lecture, tak lengkapkan nota, saya dah tak tahu nak buat macam mana. Saya takkan saya nak jumpa awak naik bilik masing-masing, lepas tu nak check masing-masing punya nota, masing-masing punya kerja, kan tak boleh macam tu. So that is your responsibility. Waktu kelas saya, bila saya suruh buat kerja saya, maksudnya kena buat kerja saya lah. Bila awak buat kerja lain tu berkat ke tidak awak rasa? Awak rasa bertanggungjawab ke tak kalau bila cikgu suruh buat ini, itu, latihan ini, latihan itu, awak tak buat, pergi buat benda lain ke, pergi buat kerja lain ke, it's all on you. That's your responsibility lah. Okay, bagi part saya dah cuba yang terbaik untuk tak bagi awak banyak-banyak kerja, bagi kerja yang awak mampu sahaja buat, dan soalan yang konsep sahaja supaya awak faham betul-betul dan tak perlu hafal, tak perlu nak buat step panjang-panjang susah-susah. Tak, saya nak awak faham so that awak boleh jawab kalau soalan tu tanya berkaitan konsep ni lah. Okay, itu satu benda. Dan siapa yang belum sebenarnya buat latihan untuk topik 4 ni, yang tidak berada pada landasan yang betul, so please keep on track, catch up faster supaya awak boleh sama-sama dengan kawan-kawan yang lain. Saya tak nak, at the end of the day you complain, kata oh susah lah, banyak kerja lah, tak sempat nak buat. Tapi salahnya dari diri sendiri juga, sebab masa suruh buat tak buat, masa suruh tengok ni tak lengkapkan nota, tengok video tak lengkapkan nota, tak lengkapkan latihan, tak tanya bila tak reti buat. Dia keep on salahkan sekeliling dia, salahkan tak boleh buat kelas macam ni, salahkan itu, salahkan ini, tapi diri sendiri dia tak salahkan sebab dia rasa dia je yang betul. Okay? Cikgu suruh buat kerja, dia tak buat, dia rasa dia betul juga. Itu saya tak naklah sikap-sikap macam tu. Kita baru sampai nak dekat separuh semester ni, so tolong jangan buat perangai, tolong keep on track, so berada di landasan yang betul, tolong tanya soalan, tolong participate, tolong bertanggungjawablah dengan diri sendiri dan kerja serta masa, jadual, timetable awak yang diberikan tersebut. Kalau awak tak jaga diri awak sendiri, siapa lagi yang nak jaga awak? You are not a baby anymore. Dah umur berapa tahun? 18, 19 tahun dah. Okay, so itu sahaja bebelan saya pagi ni. Saya cuma harap everyone keep on track. Siapa yang rasa dia tak tercatch up, masih belum terlambat untuk awak insaf, masih belum terlambat lah untuk awak bersama-sama dalam landasan yang betul ni. So please be responsible and discipline yourself. Ingat, walaupun awak rasa saya tak dapat nak memerhati awak, ingatlah there is always a force that actually pantau awak. Okay, so itu sahaja daripada saya. Minggu depan kita akan fokus kepada konsep praktis exercise topik 5 sebab kita pun dah masuk vectors. So yang mana yang rasa insaf tu bolehlah mula keep on track ya. Itu sahaja daripada saya. Minta maaflah saya membebel pagi-pagi ni sebab saya cuma nak you discipline yourself and be responsible with the time given and also do your best lah. Itu sahaja daripada saya. Thank you everyone and Assalamualaikum. Waalaikumsalam, terima kasih madam. Waalaikumsalam, madam. Thank you, madam. Waalaikumsalam. Thank you, madam. Thank you, madam. Waalaikumsalam, madam. Assalamualaikum. Terima kasih, madam. Thank you madam.